Dan kita nak tanya soalan ini kepada Cik Nik dan juga kepada Adibah. Boleh je nanti disambung-sambung jawapannya. Kita tanya kepada Adibah dahulu. Bila bercakap tentang begini, ini pengorbanan. Pernah tak anda merasakan bahawa apa yang dilakukan oleh ahli keluarga, oleh kakak sendiri kepada anda merupakan satu perkara yang mungkin anda merasakan, ya, adakah aku ni menyusahkan ahli keluarga aku? Adakah sampai bila aku harus bergantung harap kepada mereka? Malahan Adibah sendiri tak pernah berkesempatan untuk bekerja, kan? Betul. Jadi ada tak pernah terasa perasaan tu sehingga kan mungkin pernah terfikir untuk tak apalah kalau satu hari nanti Allah ambil nyawaku dahulu, tak perlu pengorbanan ini. Pernah tak terfikir sampai ke tahap itu? Perasaan tu mesti ada. Saya tak tipu kalau saya kata tak ada, kan. Dan macam Fiza tanya tadi, saya selalu fikir, ya Allah, kalau kakak dah bagi buah pinggang, contoh kata kalau tak sukses, kalau ada masalah dekat dia, apa jadi? Apa aku nak rasa? Kalau saya yang berjaya, saya yang okey, kan? Tapi Allah tu baik, kan? Sebab tu kita semua ada dua buah pinggang tu, jadi dia maha baik. Satu tu kita boleh derma dan dia juga boleh hidup macam biasa. Tak ada, so far alhamdulillah tak ada apalah. Alhamdulillah. Dan saya kira ini bukan kenapa kita berkongsi soalan dan jawapan ini, supaya mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita, kan, yang dalam ketika ini merasakan perasaan yang sama. Betul. Sebenarnya ada jawapan di sebaliknya. Tapi macam bagi Puan Zorah, adakah Puan Zorah merasakan ini satu perkara yang sukar ataupun sulit, atau sebenarnya tak ada masalah kerana ini adik kandung saya nak habiskan masa? Atau andai kata takdir ataupun tindakan keputusan itu tidak memihak kepada Zaurah? Mula-mula agak berat jugalah sebab saya perlu minta izin daripada suami. Kena tanya pada anak-anak sebab saya kena fikir anak-anak pun ada. Saya ada anak, 4 orang anak. Ya. Anak yang kecil baru umur 7 tahun. Jadi banyak yang lama saya nak kena fikirlah. Tapi seperti yang tadi Fiza cakap lah, kan, ini satu-satunya adik saya dan adik bongsu pula. Dia sakit pun lepas dia habis tamat belajar. Belum sempat bekerja dan belum lagi menikmati, orang kata baru nak hidup, kan. Jadi saya nekat dan redha. Andai kata pembedahan ini tak berjaya, saya redalah, maknanya saya, Masya Allah. Saya tak kisahlah. Yang penting dah mencuba. Ini Ustaz, kasih dan sayang ini. Pengorbanan tanpa batasan ini kita tak ada soalan dan jawapan yang tak ada jawapan yang tepat. Spesifik. Dia tak ada ABC, tak ada. Ini perkara yang dilakukan oleh Zaurah, oleh Encik Nik, ini bukan perkara yang biasa. Ini tak mampu dilakukan oleh semua orang. So bagaimana kita nak melihat macam apa yang dirasai oleh Adibah tadi? Kadang-kadang dia rasa macam, adakah saya ni menyusahkan keluarga saya ke? Mungkin ramai juga penonton kita merasa sebegitu. Bagaimana kita nak bantu mereka ini, Ustaz? Secara ringkas dan mudah, yang pertama sekali, bila kita diuji dengan kanser, diuji dengan pelbagai penyakit, jantung dan perniagaan, rumah tangga bergolak semua, kita rasa kita macam menyusahkan orang lain, kita minta kepada Allah, ya Allah matikan aku lebih mudah. Ramai yang putus asa macam tu. Never ever give up. Allah ada. Allah baik, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita tenggelam ke dasar stres yang paling dalam. Tetapi masa di dasar tu kita buat satu lonjakan untuk timbul kembali. Dan insya-Allah Allah bersama orang-orang yang memohon pertolongannya. Dan insya-Allah kalau kita dapat lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS nak menyembelih anaknya, perasaan dia. Dan Nabi Ismail sanggup. Bila redha, dia dapat kekuatan. Jangan lupa isteri kepada Nabi Ibrahim AS siapa? Hajar. Nak tengok anak kena sembelih ni, ya Allah. Kenapalah Allah uji macam ni? Syaitan akan bisik. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Lebih baik aku mati, aku tak menyusahkan kakak aku. Lebih baik aku mati, aku tak payah menyusahkan suami aku. Biarlah apa nak jadi-jadilah. Tetapi Allah bagi ujian ini tanda nak orang lain juga membuktikan cinta kepada kita. Siapa dia? Suami. Siapa dia? Kakak. Kasih sayang ni naluri yang sangat halus. Tak boleh nak dikupas. Tapi dia dapat dirasai. Betapa manisnya pengorbanan ini dengan satu syarat. Syarat yang pertama, kena balikkan perasaan itu pada Allah. Ya Allah, faham ni ujian. This is test.
Test daripada Allah. Semua orang akan diuji. Dan nak membuktikan cinta, mestilah dengan keikhlasan. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin Puan Masyid dan Cik Nik juga boleh kongsikan itu yang Adibah rasakan tadi. Perasaan ini saya kira bukan kita yang berada di studio. Saya kira penonton-penonton kita yang mungkin ada masalah ataupun dalam keadaan situasi yang sama, mereka mungkin mempunyai perasaan sebegitu. Tapi Puan Mushi sendiri pernah tak Puan merasai seperti mana yang Adibah rasakan dan bagaimana bangkit untuk keluar dan terus positif hari ini? Puan Masyid. Masya Allah, tabarakallah. Tipu kalau tak pernah langsung, tapi saya rasa boleh kira dengan jari berapa kali saya rasa macam tu. Malah boleh dikatakan pada awal-awal kemalangan, antara doa saya, ya Allah ya Tuhanku, andai kata Engkau ambil penglihatan aku sampai ke akhir hayat aku, matikan aku dulu sebelum suami aku. Saya tak nak susahkan orang lain. Tapi kemudian saya apa orang kata, dapat satu learning point daripada apa yang berlaku. Orang kata, oh Allah uji kau sebab Allah sayang kau. Tapi sebenar-benarnya saya rasa Allah lagi sayang suami saya. Sebab Allah kurniakan dia ladang pahala untuk, bukan semua suami direzekikan untuk buktikan cinta melalui boleh mandikan isteri, angkat, pergi bilik, angkat masuk kereta, lepas tu pilihkan baju, gosokkan baju, benda-benda yang sebelum ni saya buat. Punya Allah sayang dekat dia. Now Allah nak bagi pahala tu yang sebelum ni saya boleh dapat, Allah nak bagi dekat dia semua. Jadi saya rasa macam, kenapa nak sedih, kenapa nak marah? Allah sayangkan orang yang saya sayang. Allah cintakan orang yang saya cinta. Jadi saya bangga. Saya bangga sebab Allah sayangkan orang yang saya sayang. Alhamdulillah. Jadi perasaan nak mati tu tak ada. Saya bukan nak kata reverse psychology, tapi satu perkara yang sangat positif, yang sangat luar biasa yang dikongsikan, bagaimana terus membangkitkan semangat. Tetapi saya nak tanya pada Cik Nik sebagai seorang suami sendirilah. Sebenarnya bila kita cakap pasal korban ni, bila Ustaz tadi sebut tentang antara Allah, antara manusia, sebenarnya dalam diri kita ada bisikan-bisikan yang mana kebergantungan kita pada Allah satu, kebergantungan kita pada manusia seperkara lagi. Jadi kadang-kadang dia punya pertarungan minda bisikan tu dengan diri kita sendiri. Jadi bila Cik Nik dapat satu keadaan ataupun mungkin rezeki, mungkin ada orang kata ini satu musibah, tapi bagaimana Cik Nik sendiri melihat keadaan ini merupakan satu pemberian sebenarnya? Sejujurnya saya cakap tak pernah ada pun rasa macam Tuan cakap tadi, memang tak pernah. Dan apa yang berlaku kat kami ni tak dirancang. Jadi saya tak tahu Allah bagi saya yang satu perasaan yang enjoy bila berlaku ni. Saya enjoy jaga dia. Saya enjoy apa yang dia nak saya cuba bagi. Allah bagi ketenangan lah. Itu lagi mahal lah. Lagi mahal. Sebenarnya. Dan kadang-kadang kan bila kita bercakap tentang konteks yang menjadi caregiver ataupun penjaga ni juga ada ketikanya mungkin orang terlepas pandang tentang perasaannya. Kadang-kadang orang yang menjaga ni memberi perhatian kepada orang yang dijaga. Tapi dalam masa yang sama saya kira sebagai seorang manusia, orang yang menjaga ini juga ingin juga perhatian. Okey, bagaimana Cik Nik mengambil konteks ini dalam masa yang sama nak menjaga orang yang disayangi, tapi dalam masa yang sama nak menjaga diri sendiri juga dalam konteks pengorbanan ini? Kerana tak semua benda kita beritahu. Dia tak sempat nak fikir untuk dia tak sempat sebab saya busykan diri, saya enjoykan diri menjaga dia. Baik, mungkin pada Ustaz, mungkin nak kata di hujung tak hujung, tapi boleh kita huraikan sedikit tentang apa yang kita katakan tadi sebagai kadang-kadang manusia, tidak kira maupun yang diuji maupun yang teruji itu, kadang ada putus asanya. Ada juga yang perlu, macam Fiza kata, dijaga, dibelai juga. Jadi bagaimana kita nak cerita tentang ini? Dia bila sebut kita kecewa dengan ujian ataupun malapetaka, ketika tu kita akan lalu apa? Depress. Bila depress ni, formula dia deep rest. Deep and rest. Deep ni apa? Mendalamkan ilmu kita dengan Allah, mendalamkan cinta dengan Allah. Rest ni kena rest. Ada waktu, sebab tu bila kita jumpa doktor akan bagi ubat tidur tau. Ubat tidur untuk rest. Betul-betul rest. Kalau kita terlalu memikirkan sampai kita kata, ya Allah, kenapa kau uji aku macam ni? Why? Patutnya kita ubah soalan tu. Kenapa? Why me? Kita kata, why not me? Kenapa Allah tidak uji aku macam ni? Sebab tanda Allah sayang padaku. Dan nombor dua dia pula, bila kita berhadapan dengan ujian macam ni, kita kadang-kadang jaga orang sakit, tapi orang tak pedulikan kita. Kita jaga isteri sakit, kita jaga adik sakit, tapi adik-beradik lain, lepas tangan.
Oh jangan, kena macam tu stres. Tak ada bagi duit ke, tak ada bagi apa. Sedangkan kita jaga mak ataupun adik-beradik yang lain yang sedang sakit, tak ada bagi sokongan. Jadi ketika itu jangan takut kerana Allah sedang menggandakan pahalamu dan Allah sekarang ni tengah memberi kamu kelazatan ikhlas. Benda ni lain. Kalau tak lalui, tak rasa lazatnya ikhlas. Dan ingat, bila kita berkorban, Allah kata Allah tak nak daging korban tu. Tapi Allah nak apa? Keikhlasan dan ketakwaan. Takwa tu apa? Cinta kita. Kita berkorban ni kerana cinta kita yang Allah campakkan hati kita pada isteri, pada anak-anak, pada adik-beradik, pada makhluk yang lain. Nak membuktikan cinta tu, kena betul-betul cari ikhlas. Wallahu a'lam. Ikhlas tu. Allah Ikhlas tu kadang kita tahu sebut je tu, tapi penghayatan ya. dia tu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kisah yang dikongsikan oleh Cik Nik, Puan Mashi, Adibah dan juga Puan Zahra, ini keikhlasan yang kita lihat. Keikhlasan, pengorbanan dan cinta tanpa batasan. Mungkin serba sedikit kalau boleh kita kongsikan Puan Zahra dahululah. Bagaimana secara ringkasnya untuk kadang-kadang sukar untuk kita luahkan, kita kongsikan kepada insan lain yang mungkin mengalami pengalaman, masalah atau situasi yang sama dalam ketika ini, bagaimana untuk kita berdamai dengan takdir seperti yang Puan Mashi selalu katakan, dan bagaimana untuk kita menerima ketentuan yang telah pun ditetapkan untuk kita ni secara redha, secara ikhlasnya. Saya sentiasa berlapang dada lah kalau apa-apa pun kita tak tahu kan kondisi kita selepas ini. Anda kata selepas ini saya ada apa-apa ke, tapi saya sentiasa fikir positif, saya reda. Yang penting nak bagi adik sihat saja. Masya-Allah, masya-Allah. Sedikit daripada Puan Mashi untuk terus memberikan inspirasi mereka di luar sana kalau mana yang melalui satu ujian yang sangat besar dan perlu melalui pengorbanan. Silakan Puan Mashi. Masya-Allah, tabarakallah. Saya selalu pegang pada satu perkara yang mana benda ni datang daripada rakan Facebook, rakan Instagram yang DM. Apa pun berlaku pada kita, jangan lepaskan tali pergantungan kita pada Allah. Tahu yang terbaik untuk kita. Malah selalu cari perkara-perkara yang boleh buat kita rasa Allah tengah pujuk kita. Saya selalu rasa Allah pujuk saya setiap hari. Bila saya bangun, kita tidur, kita mimpi. Masih nampak, boleh tengok muka suami dalam mimpi dan sebagainya. Tapi itu dalam mimpi. Bangun-bangun, buta balik. Macam tu kan. Tapi setiap hari dalam keadaan bangun, buta balik tu saya selalu fikir. Mesti ada satu perkara yang Allah akan buat hari ini untuk saya. Allah akan tuliskan untuk saya, untuk pujuk saya. Dan saya sangat-sangat terpujuk dengan ada satu firman Allah daripada riwayat Bukhari kalau saya tak silap. Nanti Ustaz tolong betulkan saya. Allah ada berfirman bahawa sekiranya aku mencabut kecintaan hamba-Ku iaitu kedua belah matanya dan dia redha, maka Allah tak redha ganjaran tu kurang dari syurga. So saya bergantung kepada perkara tersebut. Dan benda tu ialah menjadi kekuatan kita. Sepatutnya sebagai seorang hamba, pergantungan kita memang tu pada janji-janji Allah je. Allah tak pernah tipu kita. Takkan mungkin Allah tipu kita.